ينفعنا ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير والحمد لله رب العالمين. Baik, muslimin dan muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah pada pagi ini, pagi Jumaat yang mubarakah, berkat kita berada pada 3 keberkatan pada pagi ini, iaitu keberkatan yang pertama berada di awal pagi, keberkatan yang kedua iaitu kita berada di dalam majlis ilmu, dan keberkatan yang ketiga iaitu kita berada pada pagi Jumaat ataupun hari Jumaat. Berkat atas berkat. Mudah-mudahan keberkatan yang terus sentiasa datang dan sentiasa kita dapat. Dan keberkatan ini adalah benda yang perlu dicari. Dan alhamdulillah kita telah memilih untuk berada di dalam tempat yang berkat, hari yang berkat, dan juga masa yang berkat, insya-Allah. Baik, pada pagi ini kita akan sambung kajian kita ataupun diskusi kita daripada kitab ringkasan Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada muka surat yang ke-22 daripada kitab. Tajuk yang baru iaitu tanda, betul? Tajuk yang baru kan? Tajuk yang baru iaitu tanda cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Baik. Oh, yang atas hadis Imam Muslim tu. Betul ke? Okey, hadis yang terakhir bab berkaitan tentang tawakal. Kita telah baca beberapa minggu yang lalu tentang tajuk tawakal. Pagi ini kita akan masuk hadis yang terakhir daripada bab tawakal, iaitu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, antara tokoh yang terulung di dalam ilmu hadis. Kalau bertemu hadis yang memenuhi syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, itulah syarat yang paling terbaik. Yang kedua, darjat yang kedua setelah Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari dengan Imam Muslim, Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim dengan imam yang lain, maka Imam Bukhari dengan Muslim ini digabungkan, maka menjadikan hadis itu hadis yang paling kokoh dan paling kuat. Baik, maka kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pernah berkata ni pernah membaca ataupun pernah menyebutkan ataupun pernah berdoa. Walaupun dia tak kata Nabi berdoa, tapi dia kata Nabi berkata. Yaqul ni maksudnya berkata daripada kalimah qala. Kenapa dia tak terus sebut? Nampak tak? Walaupun terjemahan kat situ saya baca terjemahkan yang Arab ke bahasa Melayu, di situ dia tulis membaca, tapi asal perkataan Arabnya yaqul. Yaqul ini maksudnya adalah berkata. Tetapi kenapa dituliskan di sini Nabi SAW selalu membaca? Kerana doa yang kita nak baca ini adalah doa yang Nabi hanya sebutkan tanpa angkat tangan. Okey, so kalau tengok apa yang tertulis di sini, kita perasan ini adalah doa. Tapi doa ni tidak dikatakan Nabi SAW berdoa. Kalau dikatakan Nabi SAW berdoa, mungkin dalam keadaan dia mengangkat tangan. Tapi yang dekat sini dia hanya menyebut. Sebab tu disebut yaqul. Okey, disebut yaqul ataupun membaca sahaja. Baik, yang kedua dikatakan membaca kerana Nabi SAW menjadikan dia sebagai rutin. Okey, Nabi SAW jadikan doa ini sebagai rutin yang diulang-ulang pada setiap hari. Maka sebab tu dikatakan baca. Contoh seorang yang membaca maksurat tu doa, tapi sebab dia duk baca selalu, jadi membaca, dikatakan dia membaca. Yang kedua disebut wirid. Okey, bila disebut wirid ni bila diulang, maka dipanggil sebagai wirid. Okey, so yang ni dia kata membaca. Membaca ni menunjukkan Nabi SAW selalu sebut, tapi tanpa mengangkat tangan. Samalah juga
So ketika kita nak baca doa ni, boleh dengan dua cara. Sama ada dibaca terus tanpa angkat tangan, ataupun dibaca dengan angkat tangan. So boleh pilih mana-mana pun. Tapi bila kita lihat pada doa ni, kita tahu ini adalah doa. So menunjukkan doa ni tidak semestinya angkat tangan. Kadang-kadang dalam keadaan kita berjalan, waktu kita duduk, ketika kita berbaring, kita boleh ingat Allah dalam pelbagai bentuk. Tak syaratkan kita tengok kafir ni kenapa pakai tidur pakai telekong ni. Dia kata ustaz ajar nak tidur kena doa dulu. Kalau nanti sambil-sambil tidur aku buka lah. Tak payah pakai telekong. Baik, boleh terus doa. Boleh ke ustaz doa pakai baju kelawar? Boleh. Kalau nak pakai juga ikut sudahlah. Yang penting Allah mendengar apa yang kita minta dan kita pohon. Tapi di sana ada doa yang khusus. Contoh macam doa selepas solat. Contoh ketika doa pada saat-saat yang ditentukan, maka waktu tersebut didoakan dengan mukaddimah doanya, dengan penutup doanya, dengan cara dia menghadap ke arah kiblat, dengan cara diangkat tangan. Baik, itu maksud yang kita nak terangkan. Baik, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dia kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia pernah membaca ataupun yaqul ni. Tengok kalimah ni, kalau siapa yang belajar bahasa Arab ni dia tahu lah. Sebab itu penting untuk kita memahami bahasa Arab. Bila kita faham bahasa Arab, kita akan tahu penggunaan dia. Qala, kita lain untuk bolehlah. Khala. Khala telah berkata yaqulu. Yang ni past tense, yang ni present tense. Past tense, lepas, present tense menunjukkan sekarang dan masa yang akan datang. So maknanya baca ni bukan baca hari itu saja. Kalau baca hari itu saja kemudian tak baca, dia akan katakan qala. Tapi kalau yaqul, maknanya dia sentiasa ulang dan sentiasa membaca. Dan itulah maksud yang nak disampaikan. Baik, adalah Nabi SAW ni dia selalu membaca, sentiasa membaca, dan ialah menjadikan satu rutin pekerjaan baginda SAW ni dengan berdoa. Apa doa dia? Allahumma laka aslamtu. Macam sama je ustaz doa Allahumma laka aslamtu. Yang tu kasuntu, yang ni salam tu lain. Aslam tu dekat nak sama tapi maksudnya lain kerana perkataannya lain. Baik, apa ada doa ni tak hafal? Kenapa tak hafal? Pasal tak, macam tak ada kaitan dia kata. Habis tu doa apa yang hafal? Allahumma laka aslamtu, kami hafal. Baik, pani boleh hafal pula doa ni. Baik, doa yang Nabi baca ni iaitu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa ant an tudhillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Baik, doa ni doa yang Nabi SAW baca. Ada yang mengatakan Nabi baca ketika sujud, ada yang mengatakan Nabi SAW baca selepas daripada solat, ada yang mengatakan dibaca selepas daripada solat malam. Maka menunjukkan pada kita di mana sahaja tempat kita nak baca, kita boleh baca. Baik, lebih-lebih lagi kita baca ni ketika mana kita berada di dalam situasi-situasi yang tertentu, kita boleh baca. Baik, dan boleh dijadikan sebagai salah satu zikir doa harian yang kita baca setiap kali lepas daripada solat. Baik, apa yang ada di dalam doa ni kita lihat. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, sesungguhnya aku ni saya terjemahkan ikut bahasa saya lah. Bahasa kitab ni kadang dia Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamu lah aku serahkan diri aku. Kepadamu aku serahkan diri aku. Terjemahan dalam ni, aku hanya berserah diri kepadamu, boleh juga. Tapi kalau ikut terjemahan harfiah dia, words by word, kita akan dapati ya Allah, kepada engkau aku serahkan, ataupun aku letakkan diri aku ni kepada engkau. Apa yang kau nak buat, ikut suka engkau lah ya Allah, bukan ikut suka aku. Aku nak, tapi berlaku atas ikut suka engkau, bukan berlaku ke atas ikut suka engkau. Itu maksudnya. Wa bika amantu. Baik, dan kepadamu lah aku beriman. Dan aku beriman denganmu. Wa bika amantu.
kalimah bika. Bika tu bahasa Arab, tengok bahasa Arab, jangan tengok terjemahan, tengok yang bahasa Arab. Wa bika mantu. Kalimah bika, bika ni bukan bika apa namanya tu makanan. Okey, bika ni ba ni kalau disambungkan dengan ka tu kamu, ada huruf ba disambung sekali, maknanya aku ni akan sentiasa, sentiasa beriman denganmu, tak mau putus-putus lagi dah. B ni, ba ni kalau disangkutkan dengan mana-mana huruf dalam bahasa Arab, dia menunjukkan, dia panggil huruf ma'iyah. Ma'iyah ni kebersamaan yang tidak akan putus, yang tidak akan hilang. Dan itulah maksud yang kita nak sebutkan, wa bika amantu, aku akan sentiasa beriman denganmu ya Allah. Jangan siapa pun main kata apa-apa dekat aku, Pak Haji 1 juta buat apa? Okey, tukar jadi budak. Oh, tak mau. Jangan kata 1 juta, 10 juta pun kita tak mau. So menunjukkan betapa tekadnya kita. Hari ni datang pula seorang, Pak Haji nak buat apa? Okey, baik, saya bagi dekat Pak Haji rumah banglo 10 biji, tanah 100 hektar, tapi tukar agama. Mau? Oh, tak mau, minta maaf lah, kata mati hidup balik pun aku tak mau. Itu menunjukkan bagaimana takkan terpisah iman ni daripada kita. Takkan terpisah iman ni. Okey, baik. Kemudian dia kata lagi, wa alaika tawakkaltu, dan ke atas mula kalimah alaika ni, wa alaika tawakkaltu, dan bertawakal kepadamu, wa alaika tawakkaltu. Kalimah wa alaika ni iaitu ke atasmu. Okey, kenapa dia sebut ke atasmu? Asal alaik ni maksudnya ke atas. Ke atasmu lah kami bertawakal. Masuk ke atas ni menunjukkan kekuasaan Allah saja yang berkuasa. Okey, wa alaika tawakkaltu, Allah, kita nak menggambarkan kenapa disebut. Kalau terjemahan, saya terjemahkan words by word, saya tak ikut terjemahan yang kat bawah tu, terjemahan yang dah diolah supaya bahasanya cantik. Tapi terjemahan asal wa alaika tawakkaltu tu nak gambarkan kami ni duduk seolah-olah macam orang yang duduk di bawah dengan yang berada di atas, yang mana lebih menguasai? Yang di atas lebih menguasai yang di bawah. Baik, di antara kemuliaan yang di bawah dengan yang di atas, yang mana lebih menguasai? Yang berada di atas lebih menguasai berbanding dengan yang di bawah. So nak gambarkan kami tiada daya upaya, melainkan engkaulah yang menguasai ke atas kami. Jadi kami tidak boleh nak bergantung kepada sesiapa pun. Makna bergantung ni mana boleh bergantung dengan orang bawah. Orang bawah dipanggil tarik, kalau di atas bergantung. Baik, biasanya bergantung ni untuk tujuan keselamatan. Orang yang naik kapal karam, ada pelampung, maka dia bergantung dengan pelampung. Tak ada benda lain yang boleh selamat. Dia jumpa batang kayu, dia bergantung dengan kayu. Maka begitulah maksudnya. Tetapi makna wa alaika tawakkaltu ni, ke atas engkau, kepada engkau kami bertawakal. Kami tidak boleh pun untuk bergantung hidup kami dengan sesuatu yang lain, melainkan hanya kepada Allah sahaja. Sebab tu bahasa Arab ni dia bahasa yang tepat. Bahasa yang tepat tak boleh kita katakan dia bukan sembarangan, seumpama bahasa Melayu yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran. Baik, wa alaika tawakkaltu, dan kepada mulah kami bertawakal. Itu terjemah yang sedap, kepada mulah kami bertawakal. Tak ada siapa lagi di dalam dunia ini yang kami boleh bertawakal. Kita rasa ada orang kuat, tapi sebenarnya manusia lemah, Allah sahaja. Baik, wa ilaika anabtu, dan kepada mulah ya Allah kami bertaubat. Wa ilaika ni seumpama kalau saya dekat sini, saya pergi ke sini. Okey, ilaika ni maknanya transform diri ataupun move, pergerakan daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Sebab tu terjemahan kalimah wa ilaika, dia terjemah apa kat sini? Kepadamu kami bertaubat. Okey, baik. So sebenarnya apa maknanya? Okey, iaitu wa ilaika ni kami transform diri kami daripada orang yang melakukan dosa kepada orang yang bertaubat. Okey, kami daripada orang yang jauh kepada dekat. So wa ilaika anabtu, ya Allah, kepada mulah kami bertaubat. Kepada mulah kami bertaubat. Wa bika khasamtu. Okey, dan dengan kamu sama macam tadi juga, wa bika khasamtu, kepada kamulah kami ditulis kat itu, berperang dan berhujah dengan orang yang tidak beriman. Tidak, maknanya bahasa paling mudahnya, saya tak tahu siapa yang terjemahnya. Wa bika khasamtu ni maksudnya segala masalah dalam kehidupan kami yang nak ditentukan segala sesuatu ni, engkaulah yang menjadikan penentu bagi kami. Panjang tu, macam mana nak tulis ni? Dapat tangkap? Baik. Ada masalah dalam hidup? Ada. Okey, baik. Ada masalah dengan orang? Ada. Ada masalah dengan sesuatu masalah? Ada. Habis kalau dah ada masalah macam mana? Allah menjadi rujukan kami.
Okey, Allah menjadi. Macam mana nak terjemahkan? So Allah lah penentu setiap ketentuan yang kami nak buat. Allah lah yang menjadi penentunya. Maksud Allah jadi penentu, kami bila nak buat sesuatu benda ni, kami akan tengok pada Al-Quran, kami akan tengok pada hadis, kami akan jadikan agama sebagai panduan. Itu maksud Allah adalah penentu di dalam kehidupan kita berdasarkan kepada syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan. Walaupun dia terjemahkan dekat sini, dan kepadamu lah kami berperang dan berhujah dengan orang yang tidak beriman kepada Allah keranamu. Maksudnya kalau kita ada perselisihan dengan orang, khasam ni maksudnya ada perselisihan. Yang mana satu betul? Engkau lah yang menjadi penentu perselisihan kami ni. Okey, so yang ni salah satu i'tiqad dan pegangan kita. Baik, dia kata lagi. Habis dah yang atas tu, start pula yang bawah. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika ya Allah. Sesungguhnya aku, dia kata, berlindung dengan kemuliaan-Mu. Ya Allah, Allahumma inni a'udzu bi'izzatika ya Allah, aku berlindung dengan keperkasaan-Mu, dengan kemuliaan-Mu, dengan sifat perkasa yang maha perkasa yang dimiliki oleh-Mu. Dengan itulah kami pohon perlindungan. La ilaha illa ant, tidak ada Tuhan lagi yang kami sembah melainkan Engkau ya Allah. Antuzillani ya Allah, janganlah Engkau dengan keperkasaan Engkau, dengan kekuasaan yang Engkau miliki ini, untuk Engkau membiarkan kami ini berada dalam keadaan sesat. Janganlah Engkau sesatkan aku. Baru saja nak sesat, ada orang datang cerita kat kita begitu begini, kita dalam hati terus Allah campakkan, tidak, agama yang kau pegang tu. Saya pernah naik satu teksi waktu zaman sekolah menengah, nak pergi ke Sungai Petani daripada rumah saya. Naik teksi, driver teksi tu Hindu. Lalu kot saya ni pula jenis rajin menyembang, lalu kot kuih. Dia kata itu kuih lah, apa pasal itu Tuhan banyak tangan. Okey, baik. Kita pun tanya, dia pun cerita pasal Tuhan dia. Bila dia cerita pasal Tuhan dia ni, dia kata apa? Dia pun cerita, dia kata Tuhan ni banyak power. Dia kata saya ada susah, saya pergi minta sama saya Tuhan, saya buat macam tu, Tuhan saya terus bagi dekat saya. Dia ceritalah begitu begini. Kalau orang yang ni mungkin dia akan, orang yang tengah susah mungkin dia akan percaya, tapi bila kita dengar tu pembohong, apa nama dia ni, ingat aku tak tahu dia punya Tuhan sekian. Okey, so automatik kita akan tolak balik. So maknanya Allah akan datangkan perasaan pada kita yakin pada agama, dan tidak akan mewawaskan kita pada keadaan yang orang mungkin boleh wawaskan kita. So maknanya kita minta supaya Allah tidak sesatkan kita, dan Allah sentiasa jaga kita. Antal hayyul ladzi la yamut, Engkaulah yang maha hidup yang tidak mati ya Allah. Sebab tu kami bergantung kepada Engkau. Kalau kami bergantung dengan manusia, wal jinnu wal ins yamutun, jin dan manusia mereka mati, mereka akan binasa. Tapi kami bergantung kepada Engkau, Engkau yang maha perkasa, Engkau yang maha kuat. Maka doa ni doa yang nak menegaskan kepada kita tak boleh bergantung dengan mana-mana makhluk melainkan Allah. Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuat. Bila kita baca doa ni, seolah-olah kita mendapat satu kekuatan. Sebab tu siapa yang rasa lemah, siapa yang rasa lemah, dia nak jadi badang, dia baca doa ni. Taklah jadi badang sungguh. Maknanya dia akan dapat satu rasa kekuatan hati, kekuatan jiwa waktu saat dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, rupa-rupanya saya pagi ni saya ada satu kesilapan. Apa namanya, patutlah tengok miss call dekat 10 kali. Rupanya saya ada clash dengan satu Indah Water. Apa namanya, salah waktu. Sepatutnya ingat ke pukul 9.30. Sekalinya rupanya dia mula pukul 8.30. Perasan dia punya mesej tu dah hantar dah. Jadi okeylah, kita at least kita dah habis satu hadis, kita ambil satu hadis lagi, lepas tu kita berhenti. Okey, hadis adalah juga, maksudnya daripada tak ada langsung. Baik, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa beliau telah berkata, kana akhir qawli Ibrahim hina ulqiya fin nar. Dia kata sesungguhnya perkataan terakhir Ibrahim ketika dia dicampakkan masuk dalam api. Nampak bagaimana orang yang terdahulu daripada kita ni, mereka bergantung dengan Allah. Karena Ibrahim adalah Ibrahim saat ketika dia dicampak dalam api ni, dia sebut apa? Hasbi Allah, cukup Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik, iaitu tempat aku bertawakal, sebaik-baik penolong. Cukup Allah, aku tak berhajatkan pada manusia, semua tak mampu lagi nak tolong aku. Sekarang aku dah berada dalam api. Dia baca saja doa ni, Allah terus berkata, ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah engkau sejuk kepada Ibrahim. Siapa boleh tolong? Manusia lain tak boleh tolong, tapi Allah saja yang boleh tolong. Tapi jangan dia buat pasal, oh macam tu ustaz,
Jadi kita pun macam buat hari perayaan Taipusam tu, buat masuk terjun dalam api baca doa tu. Memang kena lah kau. Tapi maknanya keadaan yang kita tak sangka, yang tu dia cari naas. Adapun ni benda yang kita datang pada waktu tersebut, cukup untuk kita bacakan doa ini atas dan bawah. Itu semua dua doa yang boleh kita bacakan saat ketika kita dah tak ada lagi tempat pergantungan melainkan Allah. Siapa yang ada masalah, baca yang bawah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ada orang tambah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, boleh makan waktu sana lah. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.